Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang diucapkan kepada pelajar-pelajar baru ke Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra, Sabak Bernam. Selamat datang. Pada hari ini, saya akan memperkenalkan tajuk Sains Sukan yang ditawarkan di Kolej Tingkatan 6 ini. Kod mata pelajaran Sains Sukan ialah 966. Kita lihat objektif untuk Sains Sukan STPM. Pertama, memahami pengertian konsep, prinsip dan teori sains sukan. Kedua, menilai kepentingan pengetahuan bidang sains sukan. Ketiga, mengaplikasi pengetahuan sains sukan dalam amalan gaya hidup sihat dan meningkatkan prestasi sukan. Keempat, merancang dan menjalankan latihan amali dan projek sains sukan dengan teratur dan selamat. Seterusnya, yang kelima, mengembang dan meningkatkan kemahiran insaniah. Seterusnya ialah guru-guru yang terlibat dalam mata pelajaran sains sukan ini seramai 3 orang, iaitu Cikgu Hadri bin Rasidi, Cikgu Muhammad Radi bin Abdul Rahim dan Cikgu Mokhtar bin Yasin. Cikgu Hadri bin Rasidi adalah ketua bagi unit sains sukan. Seterusnya diletakkanlah biodata guru tersebut dengan kemahirannya dan kelebihan-kelebihan guru anda nanti. Baiklah, seterusnya kita lihat kod mata pelajarannya ialah 966. Untuk semester 1, kodnya ialah 966/1. Manakala semester 2, kod 966/2. Semester 3, kod 966/3. Manakala kod 966/4 adalah untuk amali. Untuk sains sukan, kita ada 13 amali. Di sini, saya akan menerangkan sedikit berkaitan dengan persediaan untuk masuk universiti. Pertama, kenapa pilih subjek sains sukan? Kedua, apa yang nak dipelajari? Ketiga, ada teori dan amali sebanyak 13. Yang keempat, STPM sains sukan nak ke mana? Itu yang menjadi persoalan pada para pelajar. Baiklah, kita lihat dulu semester 1. Tajuknya ialah yang kita akan belajar. Pertama, sosiologi sukan. Kedua, pengurusan sukan. Ketiga, rekreasi dan kesegangan. Dan yang keempat, pemakanan dalam sukan. Seterusnya untuk semester 2, tajuknya yang kelima, fisiologi senam. Keenam, anatomi. Tajuk untuk semester 2 lebih kepada sains tulen atau sains. Untuk semester 3 pula, kejurulatihan sukan. Ke-8, psikologi sukan. Ke-9, lakuan motor. Dan ke-10, kecederaan dalam sukan. Bagi pelajar-pelajar yang berminat ingin masuki mata pelajaran untuk mengambil mata pelajaran sains sukan, di sini kami letakkan beberapa syarat. Pertama, pelajar daripada lulusan sains biasa, biologi kalau ada lagi bagus untuk kalau lulus, kimia pun kalau ada lagi bagus. Begitu juga dengan fizik, matematik juga lulus. Seterusnya ialah kepada calon yang pernah mengambil sains sukan di peringkat SPM pun pasti untuk mendapat tempat dalam mengambil mata pelajaran sains sukan ini. Bagi pelajar-pelajar yang aliran agama juga boleh mengambil mata pelajaran sains sukan ini untuk dipertimbangkan. Pertama sekali, mereka hendaklah memiliki keputusan sains dan juga matematik.
Seterusnya, kita lihat tajuk pada semester 1, semester 2 dan semester 3. Untuk semester 1, tajuknya ialah sosiologi sukan, pengurusan sukan, perkemahan dan rekreasi. Semester 2, fisiologi senam, anatomi dan fisiologi. Semester 3, kejurulatihan sukan, psikologi sukan, pembelajaran motor dan bantu mula. Di dalam tajuk ini terdapat amali, iaitu yang perlu dijalankan mengikut semester. Semester 1 ada 2 amali saja, iaitu pengurusan sukan, kedua perkemahan 3 hari 2 malam. Biasanya pelajar memilih untuk berkemah di luar pada kolej, contohnya di Pulau Pangkor yang dirancang oleh pelajar sendiri. Seterusnya, semester 2 kita ada amali berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan otot, tekanan darah, body mass index dan anatomi. Ini semuanya adalah berkaitan dengan dalam makmal atau lab yang kita akan buat amali. Seterusnya, semester 3, kaedah latihan, program latihan, pembelajaran motor, jenis kecederaan dan juga bantu mula. Ini kita akan lakukan berkaitan dengan lab dan juga di gelanggang atau di dewan. Di sini saya berikan beberapa contoh berkaitan dengan aktiviti yang berkaitan dengan amali. Pertama, pengurusan sukan. Salah contohnya ialah pertandingan bowling yang dianjurkan sendiri oleh para pelajar. Kedua, aktiviti perkemahan yang dijalankan dan dirancang oleh pelajar. Perisiannya ada ditetapkan di situ, iaitu contohnya ialah keselamatan di air dan juga berkayak. Contohnya, keselamatan di air ini adalah untuk water confident kepada para pelajar, untuk yakin akan diri mereka semasa berada di kawasan air, contohnya laut atau sungai. Apabila pelajar sudah yakin, maka kita akan berikan aktiviti yang seterusnya, iaitu berkayak. Seterusnya, kita ada juga dalam masa amali tersebut, kita adakan pertolongan cemas, contohnya aktiviti teknik memberi bantuan awal pada mangsa, teknik-teknik yang betul. Selain pada itu juga kita ada aktiviti rekreasi, iaitu kita mendaki bukit atau gunung, beredah kawasan hutan untuk melihat keadaan keindahan alam, flora dan fauna di sekitar kawasan perkemahan kita. Begitu juga kita ada aktiviti ikatan supaya kita lebih mahir dengan ikatan-ikatan ini dalam simpulan-simpulan untuk kegunaan seharian. Sebelum itu, kamu kena ingat bahawa kita juga ada perancangan semasa hendak melakukan perkemahan ini, ada persediaan-persediaan yang perlu dibuat. Jadi kita ada perancangan sebagai pengangkutan, peralatan yang perlu dibawa. Okey, seterusnya, apabila habis pada aktiviti perkemahan, pelajar-pelajar kena buat postmortem ataupun bedah siasat tentang aktiviti yang telah mereka lakukan itu. Seterusnya, amali ketiga kita lakukan di dalam dewan sesuai untuk ujian bahagian daya tahan kardiovaskular. Contohnya ya, aktiviti amali keempat ialah daya kekuatan otot, daya tahan otot. Seterusnya ialah berkaitan dengan amali ketujuh, berkaitan dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Semua aktiviti dipandu oleh guru-guru anda. Seterusnya kita lihat contoh keputusan pelajar yang mengambil subjek sains sukan. Keputusan ini adalah berdasarkan keputusan sebenar. Keputusan STPM Sains Sukan 2018-2019. Pelajar ini contohnya ialah mendaftar pada 6 bawah mereka tahun 2018 dan keluar pada tahun 2019. Okey, semester 1 mereka semester 1 kita ada terdapat 8 orang dapat A, 6 orang dapat A tolak, 10 orang dapat B+,
19 orang dapat B, 9 orang dapat B tolak, dan C plus dapat 13 orang. Begitu juga C 7 orang. Bermakna jumlah kita ada 72. C tolak itu kita bukannya gagal ya, tetapi dia dah ada separuh lulus sahaja. C plus itu ada 15 orang, D plus kita ada 8, D ada 3, F 2 orang, itu gagal. Di mana ada 28. Kita kira juga itu tidak mendapati syarat lah untuk kalau masuk universiti. C plus ini ialah terlalu rendah sangat. Jadi F, apatah lagi F. Jadi kita ada 28 orang di situ. Jumlah kita 100 orang calon. Seterusnya semester 2. Ada 2 orang saja yang mendapat A. A tolak pun 2 orang. B plus kita 7 orang. B kita ada 11 orang. B tolak kita 13. C plus kita ada 7. C kita ada 15. Bermakna 57 orang saja. Hanya lebih sedikit daripada separuh, 57 orang daripada 100 yang lulus. Manakala C tolaknya 8 orang, D plusnya 16 orang, D-nya 6, F-nya 13. Jumlah gagalnya adalah 43 orang. Seterusnya terus ke semester 3. 6 orang yang dapat A. A tolaknya 3, B plusnya 13 orang, B-nya 13, B tolak 8, C plus ada 19, C 7. Bermakna ada 69 orang yang melepasi ataupun lulus. Manakala C tolaknya ada 8, D plusnya ada 5, D-nya ada 10, F-nya ada 8. Bermakna 31 orang gagal. Tetapi kamu kena ingat, keuntungan belajar di STPM ini kita ada ulangan. Semester 1 keputusan tidak bagus boleh buat ulangan, tapi kena bayar RM50. Begitu juga ulangan 2, keputusan tak bagus, boleh dibayar. Boleh untuk buat ulangan. Jadi, setelah pelajar-pelajar membuat ulangan, kita yang nakkan ialah keputusan penuh. Keputusan penuh ialah keputusan paling penting yang muncul dalam slip keputusan STPM anda, yang untuk digunakan memohon ke universiti UPU. Okey, keputusan penuh. A ada 13 orang, A tolak ada 13 orang, B plus kita ada 23 orang, B ada 31, B tolak ada 17, C plus ada seorang, C seorang. Jumlahnya 99 orang lulus. Makanya C tolak hanya seorang saja. Itu bukan tidak lulus, dia lulus sebahagian. Kita tidak ada D plus, tidak ada D, tidak ada F. Bermakna kita lulus 100% pelajarnya. Baik, satu contoh lagi saya gambarkan ini untuk pelajar 6 bawah mengikut 3 kelas. Kelas kita tawarkan ada 6A SS1, 6A SS2, 6A Sains Sukan atau Sains Sosial 12. Ya. Baik, 6A SS1 kita ada 5 orang A, 3 orang A tolak, 9 orang B plus, 3 orang B, 3 orang B tolak, tidak ada C plus, seorang C, bermakna 24 orang. Maka C tolak, D plus, D, F tidak ada. Maka tidak ada yang gagal kelas untuk 6A SS1. Kita lihat pada 6A SS2. Ada 4 orang dapat A, 2 orang dapat A tolak, 7 orang dapat B plus, 2 orang dapat B, B tolak seorang, C plus seorang, C-nya 2, dapat 19 orang pelajar yang lulus, manakala C tolak seorang sahaja. Kita lihat pada kelas 6A SS12. A-nya seorang, A tolak tiada, B plusnya ramai, 8 orang, B-nya pun 8 orang, B tolaknya 3, C plusnya tiada, C-nya 2, bermakna 22 orang yang lulus. Manakala dia ada C tolak, di situ ada 5 orang, D plus kita ada 3 orang, D-nya ada tiada, F-nya seorang, mana jumlah gagalnya ada 9. Jangan lupa, pelajar-pelajar yang keputusannya tidak bagus boleh membuat ulangan di semester 1 itu. Ini bermakna ini bukan keputusan yang masih lagi boleh diubah kalau anda mempunyai keyakinan untuk mengubahnya. Seterusnya kita lihat bidang kerjaya yang ditawarkan untuk dalam bidang sains sukan ini. Pertama, guru sukan. 2, jurulatih. Ketiga, pegawai sukan, menjadi pegawai sukan Majlis Sukan Negara atau belia.
peringkat di daerah. Keempat, pengurusan sukan, contohnya stadium. Kelima, pengarah sukan di peringkat negeri atau negara. Dan yang keenam, fisioterapi. Selain daripada itu, ada lagi banyak mungkin yang saya tak dapat senaraikan di sini. Pengajian yang ada di universiti, ini saya berikan ialah universiti awam saja di Malaysia ya. Pertama, Universiti Putra Malaysia. Kedua, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ketiga, Universiti UiTM, Universiti. Yang keempat, UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kelima, Universiti Teknologi Malaysia di Skudai Johor. Keenam, Universiti Sains Malaysia di Kelantan, iaitu Kubang Krian. Dan 7, Universiti Malaysia Sabah. Kita lihat satu persatu pengajian yang ada di UPSI. Pendidikan Sains Sukan. Kedua, Kejuratan Sukan. Tiga, Psikologi Sukan. Dan ada mungkin bidang-bidang baru yang ditawarkan. Manakala peringkat kelulusan yang ditawarkan ialah ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan hinggalah ke ijazah kedoktoran. Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya, namanya di situ ialah Pendidikan Sains Sukan dan Rekreasi. Peringkat ditawarkan sama, ada ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan juga ijazah kedoktoran. Seterusnya Universiti Putra Malaysia, itu universiti yang ada di Serdang, Selangor. Pertama diberikan tawaran itu ialah Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Peringkat yang lulusan yang ditawarkan ialah ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan ijazah hinggalah ke ijazah kedoktoran. Seterusnya Universiti Teknologi Mara, dia ada di sini ialah Pendidikan Jasmani Kesihatan, Pengurusan Sukan. Ketiganya Sains Sukan dan Rekreasi. Di sini banyak lagi ada tawaran-tawaran yang diberikan pada yang berjurusan dengan sains sukan. Manakala peringkat lulusan ditawarkan ialah peringkat ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan seterusnya kepada ijazah kedoktoran. Universiti Melaya, itu ditawarkan ialah sains sukan. Peringkat lulusan ditawarkan ada ketiga-tiganya hingga ke peringkat kedoktoran. Universiti Teknologi Malaysia di Skudai Johor, sama juga ditawarkan sains sukan pendidikan dan ada tiga peringkat itu, iaitu ijazah sarjana muda hinggalah ke ijazah kedoktoran. Seterusnya ialah Universiti Sains Malaysia, Sains Sukan dan Kesihatan. Peringkat lulusan yang ditawarkan ialah sama, hingga daripada ijazah sarjana muda hingga ke ijazah kedoktoran. Universiti Malaysia Sabah menawarkan juga sains sukan. Peringkat lulusan ditawarkan sama juga, iaitu ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan hinggalah ke ijazah kedoktoran. Diharapkan kepada para pelajar dapat memikir-mikirkan dan menilai dan mengambil keputusan yang baik untuk masa depan anda. Saya ucapkan selamat belajar kepada anda semua. Semoga kita berjumpa di masa akan datang lagi, insya-Allah.